ada penuntut ilmu yang diceritakan oleh seorang ulama. Dia kata, saya nak cerita tentang bagaimana saya belajar. Saya terlupa nama ulama tersebut. Disebut di dalam kitab Ma'alim Al-Irsyadiyah. Ma'alim Al-Irsyadiyah karangan Syekh Muhammad Awwamah. Ulama ni ulama besar hadis. Dia kata waktu dia belajar dulu, pergi ke Mesir untuk belajar dengan seorang ulama. Dia dengan 7 orang kawannya, 6 orang. Dia sekali dengan dia 7 orang. Bila nak pergi belajar, mengaji dengan ulama di Mesir tersebut, mengaji hadis, sampai di Mesir, rupa-rupanya ulama ni mengajar sikit. Dia kata tak mengajar banyak yang mereka harapkan. Maksudnya dalam tempoh yang mereka tetapkan tadi boleh habis kitab, dia tengok tak habis, terpaksa tunggu sampai habis bekalan kami. Kata ulama tersebut, kami habis bekalan. Waktu tu masih menuntut ilmu, masih muda lagi. Habis bekalan kami, dan akhirnya terpaksa kami jual pakaian kami untuk nak duduk lagi di Mesir, nak belajar. Jual pakaian, habis pakaian kami, tak ada pakaian mereka yang ada di baju kami, di badan kami ni saja yang ada. Akhirnya terpaksa, dia kata benda yang paling aku benci apa dia? Terpaksa minta sedekah. Akhirnya ditarik undi, sebab kami tak makan dah beberapa hari tak makan. Terpaksa tarik undi, tarik undi, kena kat dia. Dia yang kena pergi ke pasar kutip sedekah, kena tadah tangan minta sedekah di pasar. Dia kata ni benda yang paling aku benci. Dia kata aku paling tak suka sekali yang ni. Dia kata tapi dah tarik undi kena ke dia, paksa dia pergi. Tapi masa nak pergi ke pasar, elok nak sampai di pasar, dia kata dia tak lepas pergi. Dia kata saya tak boleh, tak sanggup macam ni. Dia ada masjid, masuk masjid, sembahyang 2 rakaat. Habis sembahyang 2 rakaat, tiba-tiba masuk satu rombongan kerajaan, penasihat raja pada waktu tersebut, tak silap saya Zahir Bibris, dan kemudian Zahir bebas, Zahir bebas, dia masuk, dia punya pembantu ya masuk, kemudian sekali dengan tentera-tentera masuk, tanya mana Fulan bin Fulan, dan kemudian tanya nama dia. Dia baru habis sembahyang, bagi salam, tengok orang tanya apa saja. Dia kata saya, dia kata ini Sultan telah bagi duit kepada kamu dan 6 orang sahabat kamu ada 6 orang lagi kan sahabat? Dia kata ya, ada 6 orang lagi. Nah, seorang 100 dinar. Dapat seorang 1 dinar. Tentang 1 dinar sama dengan berapa ringgit? 1 dinar lah ni sama dengan lebih kurang, kalau kita kira dengan 700 ringgit 1 dinar. 1 dinar sama dengan berapa? Kali dengan 700, 70,000 700 kali dengan 100, 1, 2, 3, 4, 70,000 dapat. Tu dia seorang 70,000. Nah, ambil. Lepas tu Sultan jemput kamu ke istana. Jemput istana pula dah. Dia pun tak mau terkenal. Lepas tu dia ucap terima kasih. Dia kata insyaAllah nanti saya akan bincang dengan kawan-kawan. Dia balik, bagi tahu ini saya tak tahu daripada mana datang. Duit ni macam mana bebas. Zahir bebas ni boleh tahu kata kita tidak ada duit. Bagi seorang 1 dinar pula. Ambil duit ni, kita kena bersiap, kena lari balik dah. Sebab orang dah mula nak kenal kita kena lari. Dia pun lari sampai di sempadan kota Mesir, tentera duk tunggu dah. Tahu dah kata nak lari, maka ditangkap dan kemudian dibawa balik juga ke istana dan dijamu dengan makanan, diberi dengan pakaian yang baik semua sekali. Tuan-tuan tahu sebab apa jadi macam tu? Maka dia tanya kepada pembantu raja tersebut, kenapa jadi macam ni? Daripada mana kamu tahu kata kami ini tidak ada duit, kami perlu kepada makanan dan sebagainya? Dia kata semalam Sultan dalam keadaan yang pelik. Dia kata Sultan semalam ni dia pelik. Dia suruh semua orang dalam istana balik, siapa pun jangan ada dalam istana, termasuk saya. Orang kanan dia pun dia suruh balik juga. Tapi tak lama kemudian dah istana kosong, dia tengok kosong sangat, dia panggil saya balik. Rupanya panggil balik, saya kena datang balik, dan dia ceritakan kepada saya. Dia kata kamu nak tahu kenapa saya jadi pelik ni? Saya jadi masih dalam runsing dan memikirkan tentang perkara ni. Dia kata sebab apa? Tuanku cerita dekat saya. Dia kata semalam sebab tu saya duduk di antara sedar tak sedar, dia kata saya duduk di tingkap tengok keluar, tiba-tiba saya nampak daripada langit turun satu orang lelaki dengan cara yang luar biasa. Saya tahu ni bukan orang biasa. Dia turun daripada langit dengan tangga bersama dengan tombaknya yang besar, turun tangga masuk dalam istana, dan kemudian dia tolak saya jatuh dan dia pijak saya, dan kemudian dia angkat. Ni Zahir Bibris ni bukan orang biasa tuan-tuan, ni pahlawan, dan kemudian seorang yang agak kasar, bahasanya zalim lah. Pegang tombak,
dan dicucuk di ni, di pinggangku, di tulang belikat kau di sini. Cucuk sakit dan ni. Cucuk ke belakang, bukan cucuk ke tajam tu, cucuk ke tajam mati. Cucuk ke belakang, hak yang kayu belakang, cucuk. Dia kata, kamu boleh senang lenang duduk dalam istana dan kamu biarkan 7 orang penuntut ilmu kelaparan. Kata, mana saya tahu? Dia kata, saya tak tahu. Dia kata, bantu 7 orang tersebut, pergi, nah, bagi makanan dan juga kewangan kepada mereka, kerana mereka ni kelaparan dan mereka menuntut ilmu di negeri kamu, dan kamu boleh biarkan mereka macam tu. Dia kata, bergegar arasy Allah Ta'ala ketika mereka berdoa kerana kelaparan tersebut, kerana duit tidak ada. Bergegar arasy Allah Ta'ala. Dia kata, maka kerana itu Allah mengarahkan aku untuk turun. Lepas tu dia kata, bagi esok pelajar ini, penuntut ilmu ini akan ada di masjid sekian-sekian. Pergi ke masjid tu. Tu yang mereka pergi masjid tu, pada waktu sekian-sekian, pergi waktu tu, dia ada pada waktu tersebut di masjid tu. Pergi dan bagi duit kepada mereka. Daripada 6 orang, 7 orang, bagi kepada mereka duit. Kemudian bila lelaki ni pun nak keluar daripada tingkap tu, terus bebas tanya, saya nak tanya, siapa tuan? Maka terus lelaki tu berpaling dan dia kata, ana Ridwan Malikul Jinan, saya adalah Ridwan, malaikat syurga. Tu dia lah, malaikat Ridwan terus turun. Zebek tak turun malaikat maut, tuan-tuan. Turun malaikat Ridwan. Kalau turun malaikat Malik, pakai jam terus. Kalau turun penjaga neraka, saya rasa dia tak cucuk dah. Dibakar terus kali-kali istana-istana hari ni. Tapi turun malaikat syurga, Ridwan yang turun. Nampak tuan-tuan? Masya-Allah. Nak beritahu kata apa? Penuntut ilmu ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang penting niat kena ikhlas.